Seorang pemimpin perlu mempunyai visi dan misi terhadap organisasi yang dipimpin. Bijak menyusun strategi bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab diamanahkan supaya tercapai mengikut apa yang dirancang. Organisasi memerlukan pemimpin berwibawa untuk membawa kumpulan yang dipimpin ke arah kejayaan. Bagi siri kali ini, marilah kita sama-sama mengimbau kembali wajah-wajah yang pernah memegang tampuk kepimpinan Politeknik Merlimau Melaka hingga kini. Politeknik Merlimau, masa mula-mula saya ditempatkan di situ, secara jujurnya saya sendiri pun tak pernah sampai ke Politeknik Merlimau. Saya masuk sempang Merlimau tu bermula penuh ladang sawit tau. Penuh, memang ladang sawit je. Tak seperti sekarang, secara fizikalnya depan Politeknik Merlimau tu umpama Politeknik Merlimau itu sebagai satu nukleus pembangunan kepada Merlimau itu sendiri, kepada Dun Merlimau itu sendiri. Ini adalah salah satu tempat bertugas yang sangat menarik, yang sangat memberi banyak pengalaman yang berguna dan berharga. Bukan sahaja dari sudut kerja itu sendiri, tetapi surrounding itu sendiri, orang-orangnya sendiri. Jadi pada saya, itu satu pengalaman yang cukup. Mungkin boleh kita katakan di tempat lain mungkin kita tak ada. Mungkin di sini salah satunya kita boleh dapat perkara tu. Lembut tapi ada ketegasan. Ada masa dia tak nak sangat macam program tu terlampau havoc, tapi ada penekanan supaya program tu dapat memberi impak kepada pelajar-pelajarnya. Kalau Datuk Dr. Ashad bin Kasim, dia pun lembut je, tak banyak cakap, tapi perkara-perkara yang diminta tu kadang-kadang memang macam out of the box. Jadi saya menggantikan Puan Asmara. Puan Asmara pengarah Politeknik Merlimau yang pertama, jadi saya yang kedua. Dan semasa dia di Politeknik Merlimau sebagai pengarah, dia pun telah banyak membuat kejayaan dan dengan menghasilkan banyak kecemerlangan dari segi akademik dan banyak lagi lah perkara-perkara yang baik. Dan saya akan terus masa tu berfikiran bahawa saya akan teruskan kejayaan-kejayaan yang dicapai. Dan alhamdulillah sepanjang saya berada di Politeknik Merlimau tu macam-macam lah yang saya buat, yang saya lakukan, yang mungkin ada setengah-setengah pensyarah rasa ianya terlalu membebankan, terlalu mencabar dan sebagainya. Tetapi I keep on pushing them, sebab kalau tak kena push, kita tak akan bergerak. Datuk Dr. Ashad ni memang sangat-sangat memberi dorongan kepada PRO lah, sebab dia sendiri pun perlukan kita untuk menjual kejayaan supaya Politeknik Merlimau dikenali, dikagumi, dan itulah memberi impak juga supaya pelajar-pelajar lepasan SPM bila membuat pilihan tu, kita tak perlu nak cerita banyak pasal Politeknik Merlimau, sebab berita-berita Politeknik Merlimau tu boleh didapati secara mudah. Memang orang kenal nama Politeknik Merlimau. Selain daripada itu, saya bersama hospitality dan juga student staff di Politeknik Merlimau, kita berjaya mendapatkan dua Malaysian Book of Record. Yang satu melalui hospitality dan satu lagi melalui green technology. Jadi masa tu saya bagi cabaran kepada staff. Saya kata every semester saya nak satu kata orang tu satu anugerah melalui Malaysian Book of Record. Dan alhamdulillah mereka menyahut cabaran masa itulah. Cik Zulkarnain bin Jobshi orangnya nampak macam tegas tapi suka juga bergurau, dan kita kalau rasa nak berbual dengan dia, kita rasa macam takut-takut kan. Tapi dia baik dan dia sangat juga membantu tugasan-tugasan PRO sekiranya PRO ada keperluan.
nak dapatkan bantuan dari segi kewangan ke apa kan. So Cik Zul ni akan minta bantuan juga daripada unit kewangan supaya melihat juga apa yang diperlukan oleh PRO, contohnya untuk keperluan publicity dan promosi, penerbitan dan sebagainya. Cik Zul akan bantu. Cik Zulkarnain Jobshi. Tapi untuk Cik Zul ni sebenarnya saya sempat selama sebulan saja dan tak sempat mengenali dengan lebih rapat lagi lah. Cuma kita lihat cara dia memang orang kata apa, ada pembawakannya yang tersendiri lah. Dalam masa sebulan tu saya banyak belajar daripada beliau, walaupun hanya sebulan saja, tapi pada saya sesuatu yang saya boleh ambil iktibar dan juga pengajaran, dan juga sesuatu yang saya boleh bawa untuk bekerja. Haji Rashidah ni, dia salah satu yang menariknya beliau ni ialah dia memberi kebebasan untuk kita fully ataupun betul-betul untuk bebas untuk berkarya. Apa yang anda nak buat, buatlah. Janji ialah terbaik untuk organisasi ataupun institusi itu tersendiri. Jadi dan juga Puan Haji Rashidah ini kita lihat bagaimana warga semua sedia maklum bahawa beliau punya satu daya kerja yang sangat-sangat teliti, dan beliau akan lihat dari sudut apa yang dia buat itu sama ada betul ataupun tidak. Dia akan tengok segala-galanya. Haji Rosli ni, kalau kita nak sebutkan, beliau ni seorang yang sangat-sangat tenang. Nampak kata kedudukan beliau sebagai seorang ayah ni kan, seorang bapa kan. Jadi beliau sangat tenang, sangat cool orangnya. Kalau kita bertanya dengan dia, kita ni mungkin dengan cara kita, mungkin sebelum ni kita akan rasa macam kita agak macam mana kita mungkin seorang yang begitu tegas dan sebagainya, ataupun begitu extrovert orangnya. Tapi bila dengan Tuan Haji ni, kita rasa macam itulah, kita tenang. Norma baharu dalam pekerjaan telah muncul akibat kewujudan pandemik COVID-19. Pandemik ini benar-benar menuntut tindakan luar kebiasaan dalam urusan pentadbiran, dan ia sememangnya satu cabaran besar buat majikan dan pekerja. Bekerja dari rumah atau work from home mula menjadi trend untuk tempoh jangka panjang sejak awal tahun 2020. Walaupun pada awalnya ia turut mencetuskan kejutan budaya terhadap kita semua. Tanpa sedar, pandemik COVID-19 telah membuktikan model kerja hybrid bukan perkara mustahil untuk kebanyakan sektor yang sebelum ini memerlukan kehadiran bekerja di pejabat. Cabaran paling utama tentunya dengan ketiadaan perjumpaan secara bersemuka dalam proses perbincangan, perancangan, pembuatan keputusan, pemberian arahan bekerja dan semua urusan pekerjaan. Ini amat jelas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan di peringkat awal. Ketika itu, media komunikasi menjadi medium utama seperti telefon pintar, media sosial dan media digital seperti Webex, Zoom dan Google Meet. Penggunaan platform digital sebegini ternyata berbeza dengan kebiasaan sebelum ini yang bersifat tatapan muka berdepan. Ilmu dan kemahiran tambahan diperlukan dalam menjalani norma baharu dalam pekerjaan, terutamanya dalam penggunaan medium dalam talian. Era ini adalah satu era yang boleh kita katakan amat menakutkan, disebabkan laporan harian kes jangkitan COVID-19, kes kematian COVID-19 bertambah dari hari ke sehari, dan ini merupakan satu era baru untuk kita semua di Malaysia, dan khasnya di Politeknik Merlimau, yang mana kadar kehadiran bekerja untuk staf-staf Politeknik Merlimau terlalu kecil. Pencatatan ni dia adalah dalam waktu PKP, pandemik COVID-19 sedang melanda semua negara. Dan pada masa itu kita cuba untuk memvariasikan cara kerja kita. Bagaimana kita nak buat? Jadi salah satu perkara yang saya kongsikan, pada masa itu tercetus satu idea untuk kita bekerja secara online, iaitu untuk menyebarkan luas promosi dan sebagainya, kita banyak buat secara dalam talian maya. Kebanyakan staf akan bekerja daripada rumah yang kita sebutkan sebagai BDR. So staf pun kena biasakan diri menggunakan peralatan komputer supaya buat kelas secara atas talian. Dan pelajar pun mungkin merasa kekok
ketika itu, sebab pelajar berada di rumah masing-masing, staf berada di rumah masing-masing, kemudian nak dijalankan kelas secara atas talian. So mereka terpaksa mahirkan diri dalam bidang tertentu untuk membolehkan mereka belajar melalui PNP atas talian. Dan ketika itulah wujudnya keinginan untuk belajar, untuk mengetahui dengan lebih mendalam cara kita nak menguruskan pembelajaran atas talian. Dan pengurusan atas talian pun merupakan satu perkara yang agak sukar di institusi yang biasanya face to face. So kita perlu terimalah dengan hati yang terbuka, dengan keadaan yang semasa yang begitu rumit ketika itu. Tahun 2012 saya telah diarahkan berpindah ke Politeknik Merlimau sebagai Ketua Jabatan Perdagangan selama 1 tahun, dan saya pun tak sangka selepas 10 tahun, tahun 2022 bulan Mac, saya dipindahkan ke Politeknik Merlimau buat kali kedua sebagai pengarah yang ke-7 bagi Politeknik ini, sistem kita. Terbukti kemampuan pelajar kita hebat. Dengan kewujudan data-data kebolehpasaran yang melebihi 90%. Itu menunjukkan bahawa graduan kita adalah graduan yang sesuai dengan industri. Dan kita juga melihat ada beberapa data pelajar kita yang hebat dari segi kejayaan mereka dalam bidang keusahawanan. Ada ramai yang dah menjadi jutawan. Dan untuk makluman, mereka juga adalah pihak alumni keusahawanan yang bersetuju menjadi jawatankuasa penasihat keusahawanan Politeknik. Maknanya mereka berjaya. Dan kalau dilihat di sudut teknikal, saya percaya pelajar Politeknik Merlimau memenuhi keperluan pasaran. Politeknik Merlimau telah ada X4X, Expertise for Excellence. Politeknik Merlimau telah ada SME, Project SME, Subject Matter Expert, di mana X4X adalah dan juga SME adalah merupakan satu hala tuju PMM yang telah wujud selama ini. Dan saya bawa PMM Warriors ada sebagai satu karakteristik pembinaan karakter. PM Warriors merupakan ilham daripada beliau yang mana telah dibawa oleh beliau sendiri untuk dijadikan sebagai budaya kerja dan juga sebagai satu, orang kata apa, yang membentuk warga itu sendiri untuk mencapai kejayaan. Semangat PMM Warriors ni sebenarnya adalah merupakan satu semangat tuah yang berani mengubah, berani mengambil risiko, sentiasa berada di hadapan dan tidak takut untuk melakukan perubahan. Sebab itulah saya perkenalkan PMM Warriors. Kerana saya mahukan karakteristik itu wujud, dihasilkan daripada program-program yang kita rangka supaya staf, pelajar, kaki tangan sokongan, warga kampus kita, dia keluar daripada PMM ini dengan ciri-ciri kepahlawanan, berani mengubah keadaan dan tidak takut dengan sebarang bentuk cabaran dan risiko. Salah satu kaedah untuk kita jauh maju ke hadapan, PMM Warriors salah satu tagline yang saya fikirkan sesuai buat ketika ini untuk menaikkan semangat juang warga kampus untuk terus maju ke hadapan. Hashtag